Nama saya Adriel Wong Jenkin. Kita adalah kumpulan 2 dari kelas 1, Seksyen 1, Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Ada istiadat merujuk kepada upacara yang meriah atau majlis rasmi untuk menyambutkan sesuatu peristiwa yang penting. Contohnya, majlis perkahwinan, upacara perijazahan, upacara pembukaan dan sebagainya. Manakala, warisan adat istiadat istana adalah adat yang dipelihara oleh pihak-pihak istana dan dipraktiskan mengikut prosedur dan protokol tertentu. Ia melambangkan status kebesaran dan kedaulatan raja dalam hubungannya dengan rakyat jelata. Sebagai contoh, sambutan Hari Keputeraan Raja, Hari Perdabalan dan Hari Kemangkatan Raja merupakan majlis yang dianggap sebagai adat istiadat istana. Selain daripada itu, adat istiadat istana juga merupakan sebuah institusi yang membentuk undang-undang, mengatur norma-norma sosial politik dan mencorakkan kelembagaan bagi pemerintahan. Hari Keputeraan mempunyai adat istiadat yang mesti mengikuti pelbagai prosedur dan protokol yang diturunkan dari generasi ke generasi di dalam keluarga diraja. Adat-adat seperti ini sangat penting untuk melambangkan status kedaulatan dan kebesaran seseorang raja. Kita boleh melihatkan Hari Keputeraan di negeri Johor sebagai contoh. Di negeri Johor, majlis letak kerja akan diadakan sebelum sambutan Hari Keputeraan dijalankan. Dalam majlis ini, bendera khas dinaikkan dan majlis ini akan diteruskan dengan tembakan meriam 3 das dan doa. Selepas 6 hari, bendera akan diturunkan apabila semua upacara diselesaikan. Sultan Johor akan berangkat dari Istana Tanjung ke Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim di Muar untuk majlis doa kesyukuran yang hanya akan dihadiri oleh Div lelaki. Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Tengku Mahkota Johor mulai upacara dengan bacaan doa kesyukuran. 21 das tembakan meriam akan dilepaskan selepas namanya disebut dalam bacaan doa oleh Mufti Johor. Setelah tamatnya doa pengangkatan Tunku Mahkota, Div dan kerabat akan berjalan ke bilik singgasana Istana Besar dan dihadiri pasukan pejabat istana yang membawa segala peralatan istiadat kerajaan, iaitu cogan agama, cogan alam, bendera negeri Johor, panji-panji raja, keris darjah mahkota, keris darjah kerabat, doa payung kecil, doa payung besar, 8 batang tongkat dan 16 batang lembing. Peralatan-alatan tersebut merupakan simbol yang memperkakaskan kuasa dan kedaulatan raja. Hai, nama saya Nicholas Teo Fuko. Pada Hari Keputeraan Sultan Johor, keberangkatan Sultan akan disambut dengan pembarisan kehormat oleh askar dibalas setia yang diketuai oleh anak-anak baginda dan lagu bangsa Johor akan dimainkan. Kemudian, majlis terimam iaitu adat istiadat pengumpulan orang kenamaan dan kerabat diraja akan mengucapkan tahniah kepada perdabalan baginda. Diadakan dan diketuai oleh Tengku Mahkota Johor. Akhir sekali, majlis tajim serta adat penggunaan pinggan akan diadakan, manakala majlis jamuan teh untuk raya akan berlangsung keesokan harinya. Nama saya adalah Syazdan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Pengantin lelaki berpakaian sopan dan dipersilakan duduk di atas setyur emas di hadapan petakna dengan seorang kerani membawa mas kawin. Selepas itu, Mufti Perak akan memulakan majlis akad nikah dengan menyampaikan khutbah akad nikah. Diikuti lafaz rukun nikah sebelum mengakhiri majlis ijab kabul dengan bacaan selawat dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Raja akan mengutuskan beberapa orang ahli kerabat diraja untuk melakukan tanda peminangan ketika seseorang putra raja ingin berkahwin. Pada masa itu, pihak lelaki akan membawa sepucuk surat yang tertentu tujuannya. Selepas menyelesai perbincangan di antara dua pihak, barulah diadakan ucapan ikrar untuk menetapkan masa kerja, masa menghantar belanja, dan menetapkan mas kawin tunai atau tangguh. Nama saya Tan Raymond. Pasangan pengantin akan disiram oleh kerabat diraja. Ini diikuti dengan 4 orang pengawal menyiram air nyur dan air tawar menerusi kain putih yang dibentangkan di atas ulu pengantin berkenaan. Kalung benang pelucut pancawarna atau kain diserongkan pada leher pengantin. 2 batang lilin sambal berputar di sekeliling badan pengantin. Punca benang itu kemudiannya dibakar dan pengantin akan diminta untuk memadamkannya. Selepas itu, kedua pengantin akan
dibawa pulang ke istana untuk bersantap nasi. Pada waktu malam, pengantin lelaki dibawa masuk perakan dan melakukan istiadat merenjis tepung tawar dan menempau inat. Istiadat menempau ini adalah bersyarat iaitu disapu pada jari atau tapak tangan. Mengikut adat, penyanyi biasanya menyanyikan lagu oleh-oleh lagu anak raja beradu. Nama saya Eng Jin Kuan. Hari persandingan diraja merupakan adat istiadat yang penting pada hari perkahwinan. Contohnya, perkahwinan Raja Muda Perak di Istana Iskandaria Perak pada 19 Mei 2007. Baginda meninggal istana pada 9 malam dengan diiringi pembesar istana yang membawa peralatan kebesaran diraja seperti payung dan lembing diraja. Pasangan pengantin diraja tiba di Balairong Seri dalam pakaian diraja kuning emas adat dengan diiringi ke pelamin oleh 16 orang kenaman wanita yang membawa lilin dan 10 orang kenaman wanita menabur bunga rampai untuk majlis bersanding. Upacara menjeris air mawar disempurnakan oleh Perdana Menteri Malaysia dan para pengunjung. Mufti Perak pula membacakan doa selepas upacara perkahwinan diraja. Satu jamuan diraja telah diadakan di Dewan Santapan. Selepas pasangan pengantin tiba balai panca bersara dan didudukan, pawing pawang akan mula bersiram. Bidan raja kemudiannya menyenangkan pedang bertukar panca warna pada kedua leher pengantin. Pengantin kemudian kembali ke istana dan diberi santap nasi adap-adapan beras takona. Mereka akan menyembah bapa bertua dan bapa kepada ibu kedua. Hari Pertabalan yang di-Pertuan Agong merupakan upacara istiadat yang menandakan pendahuluan pemerintahan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara Malaysia secara rasmi. Upacara istiadat tersebut sering diadakan beberapa bulan selepas pemilihan raja-raja oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Pertabalan merupakan istiadat yang ketat kerana yang di-Pertuan Agong segera mengambil alih jawatan selepas tamat penggal sebelumnya atau sekiranya berlaku kekosongan selepas pilihan raya. Sejak tahun 1957, upacara istiadat pertama diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman dan di Istana Negara dari tahun 1980. Istana Negara Lama menjadi tuan rumah pemasangan terakhirnya pada tahun 2007 dan pada tahun 2012, Istana Negara sekarang berada di Jalan Tuanku Abdul Halim. Upacara istiadat pertabalan merupakan hari yang dinamakan sebagai Hari Kola. Kola wajib dipakai oleh semua penerima darjah kebesaran dengan kola seperti dalam gambar tersebut. Saya Lim Hanting. Demi persiapan, pengawal tumbak diraja akan mengambil tempat di tempat masuk Balairong Seri. Datuk Paduka Maharaja Lela akan muncul dan iringi Panglima yang membawa cogan alam dan cogan agama, adik Kong Bading serta Panglima yang membawa alat kebesaran diraja seperti pedang, keris, cokma, sundang dan tombak berambu. Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong tiba dengan perarakan diraja oleh anggota polis diraja Malaysia Skuadron Pengiring bermotor Ko Perisai Diraja. Pengurusi upacara akan mengumumkan ketibaan Baginda berdua. Nobat akan mengalunkan lagu Raja Berangkat. Sebaik sahaja Baginda di pintu masuk dan Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong akan bersemayam di singgasana. Datuk Paduka Maharaja Lela akan menghadap dan memohon izin Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan upacara. Seterusnya, Datuk Paduka Maharaja Lela memasuki Balairong Seri diiringi Datuk Penghulu Istiadat dan pegawai agama Istana Negara bersama Panglima yang membawa Al-Quranul Karim, keris kerajaan, watika pengisytiharan dan watika ikrar. Hai, nama saya Ryan. Pertama sekali, istiadat penyiaran Al-Quranul Karim di mana Al-Quranul Karim diucap oleh Baginda. Kedua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membacakan watika pengisytiharan. Ketiga, keris kerajaan diterima oleh Baginda Yang di-Pertuan Agong, dicabut dari sarungnya dan diucap oleh Baginda Yang di-Pertuan Agong. Keempat, ikrar akan dibacakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kelima, ucapan tanya dan ikrar taat setia kerajaan dan rakyat Malaysia akan dibaca oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selepas itu, titah ucapan akan diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ketujuh, doa akan dibacakan oleh pegawai agama Istana Negara. Akhirnya, Al-Quran akan diterima daripada Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Datuk Paduka Maharaja Lela dan Datuk Penghulu Istiadat. Datuk Paduka Maharaja Lela memohon perkenan Baginda. Selepas Baginda memperkenan, Datuk Paduka Maharaja Lela akan mengumumkan bahawa upacara istiadat pertabalan telah selamat disempurnakan. Keberangkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong meninggalkan Balairong Seri akan diumumkan oleh pengerusi dan lagu bertajuk Raja Berangkat akan dimainkan. Hai, nama saya Adriel. Hai, nama saya JQ. Nama saya Arthur. Nama saya Audrey.
Dan kita hari ini berada di Museum Diraja dan kita akan melawat tempat ini. Lawatan ke Museum Diraja dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan informasi tentang perkahwinan diraja dan hari pertabalan yang di-Pertuan Agong. Selain itu, kita juga dapat melihat aksesori dan penghiasan yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri. Tenunan songket pengantin Melayu yang dipakai pada hari perkahwinan diraja, buku tita dan ucapan yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri, cenderamata yang diberi kepada yang di-Pertuan Agong ke-13, singgasana di mana yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri bersenyam pada hari pertabalan dan artifak-artifak lain. Kita juga menonton video yang dipamerkan oleh pihak museum di dalam bilik mesyuarat diraja yang menjelaskan adat istiadat hari pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-10 secara terperinci untuk memahaminya dengan lebih baik.